Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud qalu, malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jugalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-32 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Kita sambung kitab kita Zadul Muta'allim pada muka surat 37 dan 38 seterusnya. Bab yang baru dan bidang yang baru juga, iaitu fiqh atau fikih. Fiqh ni maksudnya kefahaman. Jelah fiqh ni hanya kita faham ilmu fiqh ni mengandungi di dalamnya ilmu-ilmu berkaitan dengan hal-hal ibadat. Maka hal-hal ibadat itu bukan hanya dikerjakan dengan hanya dikerjakan, tetapi dikerjakan dengan kefahaman benar-benar menjadi ibadat. Sebagai contoh, ambil wuduk. Ambil wuduk ni dari segi perbuatannya itu basuh muka, basuh tangan kan, basuh anggota-anggota badan itulah. Jadi kalau setakat basuh muka, apik jual sayur pun boleh basuh muka kan, maknanya kapi pun boleh buat kerja begitu. Jadi bila kapi bangun pagi basuh muka basuh tangan, adakah jadi wuduk? Tak jadi. Kadang-kadang kapi buat bukan dengan ibadat, dia buat bukan dengan kefahaman, dia buat tu dengan adat kebiasaan. Jadi kita tak nak ibadat kita jadi adat, tapi jadilah ibadat kita ibadat yang di dalamnya ada kefahaman. Maka untuk faham ibadat itu, maka pelajarannya namanya fiqh. Belajar tentang syaratnya, rukunnya dan sebagainya, sah batal dan sebagainya. Muka surat 38, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi ramadan wa ita'iz zakah wal hajj wa hajjil bait wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari atau kama qala. Hadis
Bunyal Islam. Bunya ni maknanya bina, dibina atau dibangunkan. Bunyal Islam, Islam itu dibangunkan atau dibina atau juga diasaskan. Dalam kitab ni sebut diasaskan. Diasaskan Islam ala khamsin, ala atas. Khamsin 5, maknanya 5 perkara. Diasaskan Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama, la ilaha illallah. Pertama, syahadah, artinya mengaku bahawa Allah, bahawa tiada ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Wa anna wa dana, sesungguhnya Muhammadan, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah, yakni Rasul artinya pesuruh Allah. Wa iqamis salah, iqamah, iqami artinya mendirikan, atau setengah tafsir kata mengerjakan. Iqamah itu dengan makna mendirikan, artinya mengerjakan. As-salah, semayang. Ketiganya, wa ita'iz zakah, memberi zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah Al-Haram. Yang kelima, wa saumi Ramadan, dan kelima puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Cuma suka kat sinilah saya mengaji dengan Tok Guru. Masa tu baca kitab Hidayatus Sibyan. Tok Guru baca kitab Hidayatus Sibyan. Sampai kat dukun Islam ni, kita tengok sini dia tulis ketiga memberi zakat kan. Kalau kitab-kitab moden ni yang biasalah, kitab yang terkini, kebanyakannya dia tak tulis memberi zakat, dia tulis membayar zakat. Dari situ pun ulama hurai juga. Kenapa ada memberi, kenapa ada membayar? Kalau kita tengok kitab-kitab lama, kebanyakannya dia pakai perkataan memberi. Dia tak pakai perkataan membayar, dia pakai perkataan memberi. Kerana nak ajar, ini cara dulu nak ajar bahawa pada masyarakat Islam bahawa zakat tu diberi. Maksud beri ni dengan kefahaman kita bagi zakat, bukan dengan keterpaksaan. Hari ni minta maaf cakap, setengah orang tu bayar zakat, bagi duit zakat tu dengan sebab terpaksa. Allah kena bayar pula zakat, dia kata. Maknanya tak ikhlas. Walaupun memang sah lah dia bagi zakat tu, tapi tak cantik ibadat tu. Sebab apa? Membayar ni maknanya dengan paksa. Contoh kita pergi kedai, nak tak nak, suka tak suka, harga barang tu kita kena bayar. Tak bayar kena cekuk kan. Jadi kena bayar tu terpaksa kan. Jadi indahnya bahasa ulama dulu, dia guna perkataan memberi zakat, maknanya bagi. Zakat tu nak ajar, nak didik baru kita bagi. Kita faham dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga, maka kita nak bermudah-mudah untuk memberi. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah kan. Dan mereka memberikan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau cerita bab rezeki panjanglah. Dia ada bukan semua yang ada kat kita ni confirm rezeki kita. Dia ada dalam kocek kita, tapi rezeki orang ada. Itu nanti panjang, itu bahagian rezeki lah. Nak cerita bab tu nanti dulu. Baik, seterusnya muka surat 39 pula. Tajuk Islam. Kata musannif, ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Islam ni apa dia? Lama dah jadi orang Islam, tapi kadang-kadang Islam pun tak tahu benda. Tanya dia, Islam tu benda? Semua tak tahu, dia tanya balik. Islam tu Islam gitu. Tahu dah Islam tu Islam, dah Islam tu benda. Jadi nak kena faham, Islam ialah agama. Agama ni bahasa Sanskrit lama. Mana ada agama bukan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab mana ada huruf ga. Ni bahasa Sanskrit Melayu kuno kan. Jadi apa makna agama tu? Kita faham mula dulu, Islam ialah agama. Agama tu apa dia? Agama terjemah dalam bahasa Arab ad-din. Apa makna ad-din? Maka ulama hurai, ad-din nizamul hayah. Ad-din tu maknanya nizamul hayah. Nizam tu maksudnya sistem ataupun cara. Al-hayah hiduplah.
Nizamul hayah artinya sistem hidup atau cara hidup. Bila sebut sistem hidup atau cara hidup, dia merangkumi segala aspek. Maka dari situlah pecah pula ulama membahagikan fikih tu ada beberapa fikih. Maka terjadilah di sana ada fiqh muamalat, ada fiqh munakahat, ada fiqh jinayat, ada fiqh ibadah. Kerana itu semualah merangkumi di dalam soal agama yang disebut sebagai sistem hidup atau cara hidup. Jadi bila kita mengaku agamaku ialah Islam, maknanya kita mengaku bahawa sistem hidupku Islam, cara hidupku Islam. Bila sebut makna mengaku bahawa sistem hidupku Islam, ibadatku mesti Islam, muamalatku Islam, munakahatku Islam, lagi apa? Jinayatku Islam, lagi apa? Siasahku Islam. Semua segala aspek yang ada di dalam masalah fiqh, yang ulama bahagikan untuk mudahkan kita faham. Tu pecahan-pecahan fiqh tu, pecahan fiqh. Jadi itu semua merangkumi agama tu. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu semua sekali. Semua sekali itu maknanya semua sekali. Maknanya jangan mu ibadat je Islam, sembahyang ku Islam lah, bagus dah. Allahu akbar sembahyang. Kan? Tapi time bahagian lain, bahagian muamalat tak ikut Islam. Mana tak ikut Islam? Riba. Riba ikut mana pula Mana datang? Kena ikut Islam, muamalat ikut Islam, bukan ibadat je Islam. Kan? Muamalat Islam, munakahat, nikah kahwin ikut cara Islam, ni ikut cara kafir. Baling-baling bunga. Kan? Belajar mana main baling bunga? Nak baling dengan pasu bunga sekali. Nak baling sangat. Nampak? Ada main baling-baling bunga. Nak? Dia baling bunga, kita baling balik ke dia atas muka dia. Nak baling sangat. Ni ikut mana? Sebab belajar kod televisyen. Tok guru dia tu Astro tu lah, Syekh Al-Astrai nama dia. Dah orang suruh mengaji kuliah maghrib Isyak, tak nak mengaji. Lah sekali yang mengajarnya Hollywood, kan, pelakon-pelakon orang putih tu jadi guru. Akhirnya ikut tu, dia sangka betul. Salah dia kata. Kan? Cakap bodoh marah. Betul lah. Ialah agama, itu makna agama yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi peraturan-peraturan yang disyariatkan dalam Islam tu siapa bawa? Rasulullah. Tu maksud dia. Sebab kalau bicara agama dia baru berbentuk umum, dipanggil ismul jins, maknanya kata nama jenis. Sebab agama, bila sebut agama umum. Ada juga orang sebut Kristian agama, ada juga Yahudi kata agama. Kan? Jadi kalau dia kata agama Yahudi, maksudnya apa? Cara hidup Yahudi. Agama Kristian, cara hidup Kristian. Bila kita mengaku agama kita Islam, maknanya cara hidupku Islam. Tu. Sebab apa dia hidup Islam? Cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab itulah yang paling perfect sekali cara hidup Islam, yang paling sempurna, tak lain tak bukan cara hidup Rasulullah. Tak kisah kita nak buat apa dalam berpakaian, dia ada minimum dan maksimum. Minimumnya yang ulama hurai, aurat itu tutup, laki perempuan pusat sampai lutut lah apa semua, itu bicara-bicara paling minimum. Dan paling terbaik Rasulullah. Memang kalau kita pakai t-shirt ke apa pun dah dikira tutup aurat. Tapi nak ambil terbaik, mana terbaik? Jubah. Mana terbaik? Serban. Sebab apa terbaik? Sebab itu Rasulullah. Tak ada cara hidup yang paling terbaik melainkan cara hidup Rasulullah. Jadi kita cubalah jadi yang terbaik sekadar yang kita mampu untuk jadi terbaik. Ni pakai topi boleh tahan kira lagi. Batu sengit. Tujuan dia buat bumbung tu untuk nak lindung mata ni, takut panas matahari ke silau. Tak, dia buat tepi ni. Lindung apa telinga dia? Tu kata. Nampak pelik manusia. Dah trend. Dia tak faham function, dia tak faham fungsi. Dia ikut trend semata-mata. So kalau trend orang pakai spender atas kepala, dia pakai enggak? Kenapa pakai ni? Trend. Ustaz tak tahu ke? Nampak bongok punya manusia. Itulah manusia. Lebih teruk daripada binatang kalau tak ikut agama. Lembu tengok. Bodoh lembu tu. Iaitu agama yang diredai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Kan?
Agama Islam itu adalah agama yang diredai oleh Allah. Lain tak ada, tak terpakai. Masa zaman Rasulullah, orang Yahudi, orang cakap apa, kembang dada. Dia kata kami ni bangsa dan agama yang dimuliakan Tuhan. Kami ni ahli syurga. Orang Kristian kata tak, kami golongan Nasrani. Keturunan kami banyak nabi-nabi dan sebagainya. Kami ni ahli syurga. Datang Nabi kata Yahudi neraka, Nasrani neraka. Yang syurga Islam. Senyap terus dua-dua. Nampak? Tu kita tak boleh kata agama lain. Biar baik macam mana pun. Baik, sungguh baik. Tolong orang. Pantang nampak orang jatuh sikit, angkat. Padahal kawan tu tengah tunduk nak betulkan kasut, angkat tu. Nampak? Punya baik nak tolong orang. Baik, sungguh baik. Senyum semanjang orang. Sampai tak ada orang senyum. Bagusnya, baiknya. Tetapi agama kafir, kita kena kata nak duduk dalam neraka selama-lamanya. Tak baik cakap gitu. Awak pula mana tahu nanti dia masuk Islam. Nanti dia masuk Islam kata Islam lah masa tu. Masa dia kafir kata kafir lah. Bengong. Ada yang jenis konon tawaduk tak kena tempat. Dia kena faham kan. Bahagian mana? Bahagian masa tu lah. Akan datang lah. Habis tu kita tak boleh lawan Yahudi, lawan Israel. Tak boleh, mana tahu nanti dia jadi baik. Tak boleh. Kan, bukan kira gitu. Masa dia jahat kita lawan. Masa baik esok dah, tak apalah, kita terima. Perkataan Islam itu artinya dalam kitab-kitab lain dia adalah bahasa Arab dia tu. Al-inqiyadu bima ja'a bihi Rasulullah, itu panjanglah. Tapi yang ni dia terjemah terus, iaitu menyerah diri. Islam tu maknanya menyerah diri dan menurut perintah. Itu Islam. Maknanya Islam mengaku kalah. Mengaku kalah dengan siapa? Dengan kafir? Tak. Dengan kafir kita lawan. Mengaku kalah dengan Allah. Lepas tu antara hikmah lah, antaranya hikmah banyak. Antaranya bila kita angkat takbir semayang kan kita buat tangan gini. Itu juga salah satu tanda kita menyerah diri kepada Allah. Allahu Akbar, surrender. Tengok cerita gerak khas, cerita polis tu kan. Kata, jangan bergerak, dia buat tangan je ni. Gini. Maknanya serah. Jangan tembak. Aku kalah. Gitu. Maknanya menyerah diri. Allah. Tapi janganlah cakap Allah. Jangan itu takbir lah betul-betul Allahu Akbar. Ni kau nak rasa. Rasa dalam hati lah. Lafaz tu takbir lah, Allahu Akbar. Lepas tu takbir, angkat tangan betul-betul. Takbiratul ihram tu Allahu Akbar. Merasakan bahawa kosong, tak ada apa. Menyerah diri dan menurut perintah. Serah diri ni bulat-bulat pada Islam, pada agama ni, pada suruhan Allah. Apa Allah suruh beri. Lepas tu kata hukama, kata ulama, andai kata Islam memerlukan batang leherku, akan kuserah batang leher ni demi Islam. Maksud batang leher maksud nyawa lah. Kalau Islam nak nyawa aku serah nyawa aku untuk Islam. Itu baru namanya kita sebenar-benar yang memegang kepada agama Islam ni. Jangan Islam pada baju je, pada orang cakap apa, pada IC je. Tapi bila bahagian nak bela Islam, dia lari dulu. Kan? Dan menurut perintah, segala perintah-perintah yang telah Allah tetapkan dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Seterusnya kata musannif, rukun Islam. Rukun bermakna iman. Rukun tu maknanya iman. Iman maknanya tiang. Jadi Islam ni ada tiangnya. Kenapa disebut tiang? Makna tiang maknanya sesuatu yang mengukuhkan ia. Jadi Islam ni bukan sekadar nama ataupun sekadar sebut ya saya Islam. Di mana untuk mengukuhkan Islam tu? Di sana ialah rukunnya. Maka rukun Islam itu 5 perkara. Ada 5 tiang untuk nak dirikan, kukuhkan Islam tu. Apa dia? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ni semua tahulah. Ni semua mengaji dah kan. Jadi kita ingat semula. Mengucap 2 kalimah syahadah. Maksud mengucap itu dengan lafaz. Kan? Dengan lafaz. Dengan ada bunyinya. Dengan ada kalimahnya yang disebut dengan kalimah syahadah.
Mak, kalau kita bukan Arab, maka kita kena terjemahkan supaya kita faham apa yang kita lafaz. Kan? Jadi contoh ada orang mau masuk Islam, kita ajar kalimah Arab dulu, asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu kita terjemahkan. Ikutlah kita kat Malaysia ni bahasa Melayu. Kita kata aku naik saksi, dia pun ikut aku naik saksi. Supaya apa? Supaya dia faham apa yang dia lafaz tu. Bukan nak lafaz mata gitu je. Kedua, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Maksud ni bahasa lama, sehari semalam tu bukanlah 24 jam, tapi maknanya di siangnya dan di malamnya itu 5 waktu. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak itulah. Ketiga, memberi zakat. Ni macam tadi kita sebut tadi, memberi zakat. Nampak dia guna perkataan memberi. Memberi zakat. Dan fitrah ditambah dalam kurungan. Sebab apa? Sebab yang wajib atas individu setiap orang tu zakat fitrah. Tapi dengan syarat-syaratnya lah. Kan? Zakat fitrah. Adapun lain-lain tu bergantung kepada orang tu. Contoh zakat perniagaan kalau ada perniagaan. Zakat ternakan kalau ada ternakan. Jadi tak kena lah semua. Tapi fitrah kena semua. Kan? Dengan syarat dia. Kan? Orang yang apa nama? Bukan yang dah hidup sendiri dengan kecukupan dia. Tu zakat fitrah. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, mengerjakan haji. Maksud mengerjakan buat apa-apa yang termasuk di dalam ibadah haji tu. Dan umrah dalam kurungan. Kenapa dia buat dalam kurungan dan umrah tu? Maknanya andai kata kita tak mampu ataupun tak boleh lagi nak pergi haji, sekurang-kurang pergi umrah. Kadang-kadang nak pergi haji ni kena queue, kena tunggu turn. Saya daftar hari tu, dia bagi tahu, ustaz, minta maaf lah ustaz, tapi ni dalam komputer je lah ustaz. Kenapa? Ustaz mungkin pergi haji masa umur ustaz 204. 204 tahun. Merangkak naik kapal terbang. Macam Ju-on naik. Kan? 204. Tapi dia kata ni dalam komputer je ustaz. Tapi kadang-kadang awal kata tengok macam mana lah. Buat rayuan ke apa kata. Tapi gitulah. Jadi kalau tak boleh nak pergi haji, lambat lagi ke apa, ataupun haji mahal sikit lah, jadi kecukupan tu tak ada, duitnya tak ada, kurang-kurang pergi umrah dulu. Umrah lah ni 5,000, 6,000. Ada murah juga 4,000 ada, tapi hotel jauh lah. Tapi kita bukan nak tidur-tidur kat hotel. Tak apa, jauh sikit pun tempat letak beg je. Kan? Kalau nak dia sungguh-sungguh buat pergi umrah, tengok Kaabah, ziarah Nabi, ke Baitullah Al-Haram. Rukun Islam yang pertama, dia akan bicara satu-satu. Dia ambil pertama dulu. Rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah. Baik. Syahadah ni asal perkataan syuhud atau syahidah, yang dengan maknanya lihat atau saksi atau tengok. Maknanya dia saksi, bukan sama-sama saksi sungguh. Dia nampak jelas. Tapi nampak sini bukan nampak dengan mata kepala, nampak dengan mata hati. Macam Tok Guru selalu sebut, kan, zahir kita ni ada mata kepala, batin kita pula ada mata hati. Suluhan mata hati lebih tajam daripada suluhan mata kepala. Sebab mata kepala boleh nampak yang ada depan mata je. Tapi main dengan mata hati ni, kalau orang tu hebat mata hatinya, tak payah kata tempat di dunia dia boleh nampak, di akhirat sampai dia nampak. Syurga dia boleh nampak, neraka dia boleh nampak. Itu yang dipanggil ainul yakin. Dia keyakinannya dengan melihat. Melihat dengan apa dia? Melihat dengan mata hati dia. Dia nampak macam mana panasnya api neraka. Ikut kepada makrifah yang Allah beri pada dia bagi, alhamdulillah. Itu dipanggil, itu asal perkataan syahidah tu. Jadi syahadah, kalimah syahadah, kalimah saksi. Saksi benda, kita tengok. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap dua kalimah syahadah, iaitulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin kita semua hebat dah, betul dah, cuma kita nak sebut umum. Sebab ada juga yang mungkin kat dalam online ni kan, tak tahu ke atau tak perasan. Bacaan syahadah kena baca betul-betul. Asyhadu. Kadang-kadang ada orang dia tersilap, dia pergi baca asyhadu. Azan, kemah bunyi lenggok belakang.
kan, macam Bilal Masjidil Haram bunyi, kan. Tapi salah sebut asyhadu alla, belakang kata syahdunya, syahdu tu nampak salah, asyhadu, ada ha situ, asyhadu, macam betul-betul. Ni Tok Guru selalu tekan lah. Kalau baca kitab fiqh tu tekan bab ni. Asyhadu, kemudian alif nun kan. Kalau ikut kita faham an lah. Tapi sebab masuk ke lam sabdu, nun mati jumpa lam jadi benda. Nama hukum. Dia janji gerak mulut jadilah. Nampak macam jawab ni kata. Idgham bila gunnah. Jadi bila idgham bila gunnah, nun tu abai, dia masuk dalam lam terus. Jadi jangan buat skema asyhadu an la. Nampak sangat tak reti ni, tak ngaji dia tu. Asyhadu alla, nun tu abai terus. Ada pada tulisan, tidak ada pada sebutan. Tu. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang mana panjang-panjang, yang pendek-pendek. Jangan yang pendek panjang, yang panjang pendek. Asyhadu alla, la boleh panjang sikit. Ilaha illallah. Ilah pun ada panjang enggak? Mat. Illallah. Jangan ilaha tak panjang. Dia masuk terus ha illallah. Samalah zikir la ilaha illallah. Yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Jangan terabu habis. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa asyhadu, dan aku nak saksi anna sesungguhnya Muhammadar Rasulullah. Sebab tu Muhammadan dibaca dengan baris atas. Sebab apa? Ada anna situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku mengaku. Asyhadu tu alif tu makna domain aku. Maknanya saya. Alif tu. Kalau kami nashhadu. Asyhadu. Jadi aku asyhadu mengaku. Mengaku tu maknanya bersaksi. Aku mengaku, aku menyaksikan. Apa dia? An, bahawa la, tiada ilah Tuhan illa, yang bukan ataupun melainkan, yang Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Jadi maksud asyhadu alla ilaha illallah ni apa dia? Aku mengaku, aku saksi, aku nampak, aku tengok bahawa memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu maksud dia. Maknanya dia tengok sungguh memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Tengok macam mana? Nampak dengan mata kepala? Tak, dengan mata hati tadi kita sebut tu. Lepas tu di awal kitab dia bicara tentang sifat 20 dulu. Sifat 20 itulah nak mengesahkan asyhadu alla ilaha illallah tu. Bila nampak Allah yang kidam, Allah yang baqa, Allah yang mukhalafah, semualah, semua sifat-sifat 20 tu, barulah jadi orang cakap apa, sebenar-benar faham pada sudut asyhadu alla ilaha illallah tu. Baru dia nampak ya, memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan, tidak ada yang qadim melainkan Allah. Tidak ada yang baqa melainkan Allah. Tidak ada yang mukhalafah, hanya Allah sahaja. Bersalahan dengan selainnya. Kan? Semua nampak Allah, 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 Allah. La qadirun ala haqiqati illallah. Tidak ada yang sebenar-benar qadirun, yang berkuasa melainkan Allah. Barulah dia nampak. Lepas tu bila kita dah nampak ni, masukkan nampak tu dalam kalimah zikir kita. Kita zikir selalu kan, batik tu, la ilaha illallah. Jangan kosong. Jangan la ilaha illallah tengok cicak. La ilaha illallah, sawang banyak kan. La ilaha. Nampak? Ada tengok sawang lah apa, tak jadilah zikir sawang namanya. Kan? Jadi masukkan tu, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Tak ada ni. Sebab apa? Sebab kita saksi tadi. Sebenar-benar semuanya itu adalah Allah semata-mata. Tu. Barulah jadi sedap, jadi lazat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan aku mengaku pula, bersaksi anna, bahawa Muhammadan, Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Aku saksi maknanya aku tengok. Bila pula kita tengok Nabi Muhammad? Maknanya tengok dengan mata hati, yakin, sebenar-benar yakin, walaupun tak pernah bersua dengan Rasulullah. Tak payah kata nak bersua, melihat wajah pun tak pernah lagi, maka tetap dalam hati yakin Muhammad bin Abdullah itu adalah pesuruh Allah. Tu.
Bila yakinnya tinggi, sayangnya tinggi. Dia gitu lah. Bila sayangnya tinggi, pengorbanannya tinggi. Bila pengorbanannya tinggi, tidak ada apa-apa milik dia melainkan untuk dia. Faham? Maknanya tak ada apalah, darah kita bukan lagi untuk kita, darah kita untuk Allah dan Rasul. Nyawa kita untuk Allah dan Rasul. Harta kita untuk Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab tadi asal daripada mahabbah, kecintaan dia, keyakinan dia, yakinnya tinggi, cintanya tinggi, pengorbanannya tinggi, dia serah bulat-bulat dirinya kepada Allah. Wakaf terus diri itu ke jalan Allah. Lagi sebelah dia pula Musa 40. Mana ni? Apa ni? Tulisan pecah. Apa tu? Cuba baca. Hendaklah. Tak ada bentuk langsung ni. Hendaklah disertakan dengan mengucap dua kalimah syahadah itu, membenarkan dengan hati. Tasdik fi qalbi, membenarkan di hati. Jadi bukan dengan lafaz mata, kata ulama. Ini huraian dia. Kalau dulu mungkin kita ngaji sekolah, mengucap kira Islam dah. Tapi huraian dia lebih lagi. Ulama kata bila masa mengucap tu mesti dengan tasdik di dalam hati, membenarkan dalam hati apa yang diucapkan tu. Jagalah dalam tahiyat akhir kita tu. Kan kita mengucap kalimah syahadah dalam tahiyat tu. Asyhadu alla ilaha Masa illallah tu angkat jari. Angkat jari sunat lihat. Sunat tengok jari. Tengok jari sendiri, jangan tengok jari kawan. Wih, kuku panjang ah. Dia tengok. Nak, dia tarik lembu kat kuku. Dia tengok jari kawan. Buat mana? Tengok jari ni. Asyhadu alla ilaha illallah. Tengok je lah, jangan main. Dia main gitu pula. Cocok hidung itu. Jadi ingat, bila mengucap tu tasdik dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu. Dengan hati bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu sebenarnya Rasul pesuruh yang diutuskan oleh Allah kepada sekalian alam ini. Macam tadi jugalah, sama je. Tapi angkat satu je. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia angkat ibu jari pula. Tadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pistol ni. Tu bang bengong. Nah, satu je, asyhadu alla ilaha illallah. Cuma adalah sunat kalau ada pendapat kata apitkan atau buat bulat gini, macam-macam lah. Itu tak kisah. Baik, kandungan kalimah syahadah. Dalam kalimah syahadah tu pula apa terisi di dalamnya itu? Di dalam dua kalimah syahadah itu terkandunglah kepercayaan kepada satu, apa tu? Betul satu? Kepada ketuhanan. Kaf ni. Kepercayaan kepada ketuhanan yang sebenar dan kepercayaan kepada Rasul. Jadi dalam syahadah ni apa yang terkandung dalamnya, artinya ialah kepercayaan kepada Tuhan yang sebenar dan kepercayaan kepada Rasul yang sebenar, Nabi Muhammad. Seorang yang berlafaz dengan dua kalimah syahadah itu adalah memberi pengakuan akan adanya Tuhan yang sebenar. Jadi orang yang lafazkan tu mestilah dalam hatinya mengaku bahawa memang Tuhan yang sebenar hanya semata-mata Allah. Jadi kalau lafaz sahaja tetapi tidak ada pengakuan, maka tidak sah. Di sisi Allah. Adapun sisi manusia, kita tengok dia mengucap kalimah syahadah, lafaznya betul, nak kita kira sah lah. Sebab kita tak tahu isi dalam hati, melainkan Allah sahaja yang tahu. Sebab tu bila orang tu dah sebut kalimah syahadah, kita tak boleh kata dia kafir dah. Sampailah dia buat perkara yang membatalkan akidah, barulah boleh dikata kafir. Jahat macam mana pun, kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, hatta sekalipun sampai tak semayang, tetapi dia tak pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membatalkan akidah, maka tak boleh senang-senang kita kata dia kafir. Takut balik ke diri sendiri. Jaga-jaga, jangan suka kuat mengkafir-kafirkan. Habis tu yang ulama kata kafir, kafir tu dari sudut ciri-ciri, tak tuduh orang. Tak pernah lagi mana-mana ulama kata sebut nama satu-satu orang, dia ni kafir. Tak.
Cuma sebut siapa lawan hukum Allah jadi kafir. Siapa-siapa? Man tu maknanya siapa? Siapa-siapa ni tak kira siapa-siapa. Termasuk diri dia juga masuk dalam siapa tu yang bercakap tu. Contoh Tok Guru Haji Hadi bercakap begitu. Maksudnya termasuk dia. Tu masuk siapa? Tiba-tiba dia perasan, kata ke aku. Asal pula kata ke hang. Mana hang buatlah benda salah, betul tak? Kan? Contohlah kan. Kita nak turun pergi kuliah. Kita dari pondok nak turun kuliah. Sampai dekat tangga tu kita tengok slipper kita hilang. Lepas tu dalam masjid kita pun kata, siapa yang curi slipper aku ni bongok. Kita kata. Tiba-tiba ni asal kata aku bongok, kantailah. Nampak? Kalau bukan dia buat, ada nak marah? Tak ada. Jadi yang hang marah tu kenapa? Sebab kena kat hang. Betul lah hang tu ada salah lah tu. Gitu lah. Kalau kita tak buat, tak ada nak marah pun. Kan? Dia gitu. Dengan hati. Mana tadi? Seorang yang berlafaz tadi. Seorang yang berlafaz dengan dua kalimah syahadat itu adalah memberi pengakuan akan adanya Tuhan yang sebenar, iaitu Allah, dan memberi pengakuan bahawa sebenarnya Tuhan telah mengutuskan Rasulnya kepada sekalian alam ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pengakuan yang kedua, mengaku bahawa Allah mengutuskan seorang lelaki yang dilantik menjadi Rasul, namanya Muhammad bin Abdullah, itu sebagai Rasul utusan Allah. Apa nama, kalau bahasa Inggerisnya the messenger of God. The messenger ni maksudnya pengutus, kan? Menghantar surat ataupun surah tu artinya surat lah. Sebab tu agensin wawrota, surat itu. Kenapa Allah hantar surat? Macam kita berkasih, kita hantar surat tak? Tapi zaman lah tak pakai surat lah, pakai WhatsApp. Hai satu ting. Hai je. Apa hai dia balas balik. Dah makan ke? Sukati orang lah ni kata. Nampak? Ting balas gitulah. Sebab apa balas? Lagi banyak balas, lagi sonok. Apa sonok? Sebab cinta. Ada nama cinta tadi. Padahal balas sikit je. Kan? Mak dia balas banyak, dia tak balas. Acu kat pondok macam mana? Sihat ke? Mak lama tak nak khabar, rindu lah. Okey. Ni pak. Nak dengan mak okey. Allahu akbar, ngawek kau main. Jap I call. Nampak? Ambil handset hempuk atas kepala. Jadi Allah kasih kat kita, Allah hantar banyak surat dekat kita. Ada berapa banyak surat? 114 surat. Ada surat pendek, ada surat panjang. Tak boleh baca panjang, baca yang pendek. Ni panjang tak boleh baca, pendek pun tak boleh baca. Nak baca apa? Mati je lah. Mati pun suruh orang baca. Dia masih hidup tak nak baca. Tu anda cakap kat mana-mana masjid kat luar, anda kata kalau orang tu hidup dia rajin baca Quran, bila dia mati, dia keluarga minta baca Quran, kita baca Quran. Tapi kalau masih hidup dulu orang panggil baca Yasin malam Jumaat, tak nak datang. Dia tanya ada makan tak ni? Tak senonohnya orang. Kan? Orang baca Quran tak nak. Kan? Tapi bila mati waris minta baca Quran, tak payah baca. Tanya dulu, ayahmu dulu masih hidup baca benda? Oh, ayah saya sinah harian. Nampak? Kadang-kadang nanyang siang pau. Nampak? Dia pandai sikit baca apa tulisan Cina. Jadi masa nak ke bumi, nak masa mati tu, jangan baca Yasin. Baca berita harian, baca sinar harian. 2 biji kereta berlanggar dengan lori minyak. Macam. Anak dia kata, "Mam, apa baca surat khabar? Baca Yasin, Mam." Ayahmu dulu masih hidup baca surat khabar, mati baca surat khabar. Betul tak? Baru reti bahasa. Dan kalau ayah masih hidup tak baca surat khabar, tengok Raja Lawak, bawa TV, letak tepi mayat, buka Raja Lawak, batu gelak kuat-kuat, ajak mayat gelak sekali. Nampak? Orang kata memang biadab, tapi dia terlebih biadab dengan Allah. Macam mana? Apa cerita? Cak A dapat poin ni. Siap. Siap. Okey, baik. Manalah tadi?
seorang Islam di dalam hatinya, maka jadilah ia syarat sah syahadah. Apabila seorang kafir mengucap ia akan dua kalimah syahadah, nampak? Itu serta dengan kepercayaan, nampak? Murad dia biar faham betul-betul satu-satu huraian. Apabila seorang kafir mengucap ia dua kalimah syahadah, dia mengucap serta, ada ma'a situ, serta dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam. Tapi mana kita nak tahu dia percaya ke tidak dalam hati? Itu serah pada Allah lah. Tapi dari segi hakikatnya dia mesti percaya dalam hati. Sebab tu kalau Islam sahaja sebab nak dapat duit zakat, tak boleh. Ni kadang-kadang banyak macam tu, susah jadi Islam, boleh dapat ambil duit zakat dan sebagainya. Lepas tu bila dah ada orang masuk Islam, Allah kita tarik dia kepada pengajian supaya dia faham apa tu Islam. Kan? Dan terpelihara, maka jadilah. Tapi kadang-kadang anak pelik, orang dia masuk Islam, lepas tu dia jadi susah. Apa yang masuk Islam jadi susah? Yang tukarkan agama je, bukan kena tukar kerja. Kan? Tukar agama je. Tapi inilah kita takut dalam tu ada unsur-unsur mengambil kesempatan. Sebab dia hidup susah, dia nampak Islam ni ada banyak, ada boleh dapat duit, bantuan itulah inilah, dia pun masuk Islam. Itu tak kena tu kan. Kita tarik dia buat masuk pondok, suruh dia mengaji. Kan, takkan nak suruh dia keluar balik Islam, mana boleh. Kita tarik dia, suruh dia mengaji biar dia faham. Mana tahu Allah buka kefahaman pada dia. Maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya. Bila dia dah jadi Islam, maka dia ni haram darahnya untuk kita bunuh sesuka hati, melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Contoh ada kisah tu lain lah, tapi tak ada apa-apa sebab tak boleh darah dia tu untuk ditumpahkan. Lepas tu ada orang tanya, itu kan isu Siti Kasim kan, jadi ada orang tanya, dia dah panas hati dah tu, apa hukum Ustaz kalau saya pergi bunuh Siti Kasim? Aku nak tulis kan aku yang kena. Nanti kita kena faham. Bila orang tu mengucap dua kalimah syahadah, dia tu Islam. Biar jahat macam mana pun, rambut macam mok ke apa, biar dia Islam. Dia selagi mana dia tidak keluarkan kenyataan saya bukan Islam, saya Kristian atau saya kafir, tu baru terang-terang dia memang kafir. Terang-terang dia murtad. Kan? Tapi kalau dia tak sebut gitu, walaupun dia tayang arak ke sebagainya, masih lagi dikira Islam. Bila Islam, darahnya tu haram untuk kita tumpahkan. Maksud tumpahkan darah tu maksudnya haram kita bunuh dia sesuka hati. Tapi habis macam mana nak buat? Cakap dia lebih-lebih, kita lawan dengan hujah. Dia cakap dengan hujah, kita lawan hujah. Itu kita nak suruh tutup kilang arak, dia kata tutup tafiz, lawan balik. Asal nak tutup tafiz? Kan? Kita jawab gitulah. Gitu je lah. Dah sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila? Gitu juga. Macam kita lawan hawa nafsu kita. Sampai bila nak habis lawan hawa nafsu? Sampai bila kita nak habis lawan hasutan iblis? Sampai kita mati? Perjuangan dia macam tu lah. Sampai sama ada dia dapat kesedaran atau kita habis hayat. Berjuang je lah. Kan? Gitulah. Allah tak tanya kenapa hang tak berjaya Islamkan mereka, kenapa hang tak berjaya memahamkan mereka Islam. Allah tak tanya itu. Allah akan tanya, hang pertahankan tak Islam, hang perjuangkan tak Islam, hang jelaskan tak apa tu Islam pada masyarakat. Itu kerja yang kita kena buat. Amal ma'ruf nahi munkar. Jadi terpeliharalah dirinya. Ada seorang sahabat dalam perang, dia tengah lawan one by one dengan musuh tu, dengan asal orang tu kafir lah. Lawan, pedang si lawan jatuh ke tanah. Bila jatuh ke tanah, can dia lah nak bunuh sahabat ni, dia nak bunuh. Tiba-tiba si lawan tadi dandan mengucap dua kalimah syahadah serta merta. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Sekali sahabat ni tak cakap banyak, pancung kat kepala, mati. Nabi nampak, Nabi tegur sahabat. Nabi tanya, kenapa kamu bunuh dia sedangkan dia mengucap dua kalimah syahadah? Kata sahabat, dia takut kena bunuh sebab tu dia sebut. Kan? Hati dia tak ni. Kemudian Nabi tanya, kamu tahu isi hati dia? Kamu boleh baca hati dia? Senyap sahabat. Jadi bukan nak kata sahabat tak erti, bukan kita nak jelekkan sahabat, tapi kisah tu buat jadi iktibar pada kita hari ni, supaya kita pada zahir kita hanya boleh ukur zahir, jangan nak ukur batin, jangan lagak-lagak boleh kasyaf pula.
Aku kasyah. Tak betul, iman tak mantap dia. Kera ni. Nampak? Hang kera. Nampak? Penyakit ni macam Tok Guru sebut dalam kitab Ikam. Penyakit rasa jadi wali. Kita ukur zahir lah. Kan? Jadi jangan sangka-sangka dia saja. Cumanya kita boleh berhati-hati. Berhati-hati ada. Tapi nak menyangka buruk kat orang tak elok. Tapi kalau terang dia jahat, jangan sangka baik. Itu tak kena cara. Dia pencuri, terang angkat peti air siap. Tanya buat benda ni, pindah barang ke mana? Tak empat. Tak apalah, aku sangka baik pindah barang lah. Bongok namanya tu. Ambil peti air tu hempuk atas dia. Kan? Mana pula nak sangka baik? Kalau dah terang lah. Oi, pencuri, jerit lah, panggil polis dan sebagainya. Kan? Dah terang. Macam kita lawan gila, lawan PH dan sebagainya, terang kejahatannya, kezalimannya, maka kita boleh sebut. Kan? Sebab terang dan jelas. Untuk nak membetulkan supaya orang jangan ikut dia. Itu. Dia tak jadi pada masalah ngumpat. Sebab tu baca dalam kitab Sarul Salikin, ada bahagian ngumpat yang dibenarkan. Tika-tika mana. Hartanya pun terpelihara. Harta orang Islam tak boleh buat sesuka hati. Tak boleh rampas, tak boleh ni. Ni kerja ni, rampas harta orang Islam, tanggunglah. Sebab harta orang Islam harta yang mulia. Dan nyawa Islam mulia. Sebab tu solat kalau ikut asal hukum tak boleh batalkan solat fardu, melainkan Allah panggil atau Nabi panggil. Kata ulama. Allah panggil maksud dia mati ya. Nabi panggil, kalau Nabi panggil lah. Tapi zaman lah mana ada Nabi dah, tak Nabi nak panggil kita. Kan? Jadi kalau ikutkan semayang fardu tak boleh batal. Tetapi pada sudut nyawa boleh batal. Macam ni nyawa tengah-tengah semayang, kan? Semayang kita nampak apa nama besi atas ni, katalah contoh. Kita tengah semayang baca alhamdulillah, tengok besi tu dah gegar. Nah, tengok skru satu cabut dah, sengit gitu. Tu imam dah geleng-geleng kepala tarik. Baca. Tak peduli dah. Kan? Kita tengok, kita nampak skru satu lagi. Kalau ni cabut, jatuh atas kepala tu imam. Jatuh atas kepala tu imam tak semayang berdiri dah lah, baring tu depan tu. Jadi semayang jenazah terus lah, mati lagi. Jadi boleh selamatkan nyawa. Nak tolak dia ke dan sebagainya. Lepas tu tengah-tengah semayang nampak ada orang nak jatuh dalam lubang, boleh batalkan semayang, selamatkan. Nak? Sebab nyawa lebih utama. Maka dari situ jugalah ulama keluarkan ijtihad, di mana doktor-doktor yang terlibat dengan menyelamatkan nyawa orang, seperti pembedahan dan sebagainya, boleh dia orang cakap apa, kalau terpaksa meninggalkan pada semayang yang pada waktu tu. Contohnya aksiden pukul 7 masuk hospital, jadi nak semayang maghrib dah, maghrib dengan isyak singkat, kan? Jadi terpaksa gak sebab nak pendarahan dah keluar banyak dah ni. Kalau tidak, nyawa risiko tinggi untuk mati. Memang kita tak boleh nak selamatkan dia, tapi kita ikhtiar. Maka boleh telajak habis maghrib. Habis bedah maghrib esok habis. Sehari tu habis. Kalau betul lah begitu terpaksa, dimaaf, tapi kena qada, kata ulama. Kena qada. Tapi kalau ada cara lain boleh berganti-gantian, kena buat ganti-gantian. Saya kata doktor, sampai ke Roblox pun boleh, kata ulama. Tapi bukan Roblox cek IC lesen, Roblox cari perompak. Apa orang cakap, masalah kepada ummah, yang mendatangkan mudarat dan bahaya. Itu boleh. Sebab apa? Sebab tadi ni sebut nyawa Islam itu penting. Seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seorang Islam. Nyawa semua orang Islam penting, hartanya semua penting. Sebab tu kita kena jaga. Bukan harta kita je, harta kawan-kawan kita yang beragama Islam kita kena jaga. Nampak ada orang buat tak elok, orang kafir pula buat, kita kena pertahankan. Walaupun bukan harta kita, tapi harta orang Islam kita, orang lain, saudara se-Islam kita yang lain, walaupun kita mungkin tak kenal dia. Maka syarat sah syahadah itu 6 perkara. Ini syarat sah. Maksud syarat sah, ada syarat-syarat 6 ni, maka sah syahadah ni. Kalau tak ada, tak sah. Bila tak sah,
batal lah, tak jadilah syahadah tu. Apa dia? Pertama, hendaklah tertib lafaz syahadah itu seperti dinyatakan itu. Maksud tertib ikut urutan, iaitulah mesti asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kata boring buat sekali asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu. Tak ada. Tak boleh buat main-main gitu. Kedua, hendaklah melafazkan kedua-dua kalimah syahadah itu dengan berturut-turut, mualat bahasa Arabnya. Mesti berturut-turut, bukannya asyhadu an la ilaha illallah lepak lu makan goreng pisang. Lama sikit baru nak sebut asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak sah. Tak jadi, kena buat balik. Ketiga, memanglah yang ni kita dah Islam dah. Tak mana dah tahu kita nak Islamkan orang. Kita kena tahu dia punya syarat dia ni. Ketiga, hendaklah faham akan makna keduanya. Sebab tu kita sebut tadi, mesti kita terjemahkan pula supaya dia faham apa yang dia lafaz. Kalau dia orang Jepun, terjemahan Jepun ikutlah Yamaha ke apa, konnichiwa ke apa benda ke. Nampak? Janji betul lah, jangan ni keluar Doraemon Nobita pula. Keempat, hendaklah mendustakan sekalian perkara yang menyalahi bagi maksudnya syahadah itu. Maksud mendustakan sekalian perkara yang menyalahi, benda-benda yang merosakkan tu kita nafikan. Contohnya mengatakan Tuhan ada dua, nafi, tolak. Kepercayaan-kepercayaan yang mengarut-mengarut tu lah kan. Kepercayaan-kepercayaan yang orang dulu-dulu dan sebagainya tu kena tolak. Sebab perkara tu tidak menjadikan syahadah tu jadi sah. Maknanya tak betul-betul lah dia bulat Allah sebagai Tuhan. Takut-takut mengucap tapi ada sangka lagi Tuhan lain pula. Tak jadi. Sebab tu jadi tak sah. Kelima, hendaklah menggunakan perkataan asyhadu pada keduanya. Tak boleh tukar perkataan lain. Ini ulama kata. Sebab apa? Sabit dengan hadis Nabi. Jadi kena pakai asyhadu. Kan? Tak boleh pakai perkataan lain walaupun mungkin maknanya lebih kurang ke apa. Sama juga dengan lafaz takbir Allahu Akbar, takbir semayang. Tak boleh nak tukar. Boring asyik Allahu Akbar, alhamdulillah sekali, alhamdulillah gitu. Tak jadi. Makmum belakang dia syiah benda imam ni. Keenam, jangan syak pada keduanya. Syak artinya ragu-ragu. Ragu-ragu ni 50-50. Dia ke tak? Ya ke tak? Ragu-ragu tak sah. Jadi bukan kalau boleh, mesti boleh lah. Hafal 6 syarat sah ni. So esok mana tahu kalau ada orang nak masuk Islam, tak payah nak tarik dia tunggu bawa jabatan agama apa semua. Kita boleh Islamkan dia. Lala tu juga. Tapi kita kena fahamkan dia dulu dengan 6 syarat ni. Kita kena terang kat dia dulu. Awak sebut ni, awak kena mengaku betul-betul. Menidakkan yang lain. Awak jangan ragu-ragu dah. Bila dah lafaz ni jangan ragu-ragu dah. Kalau awak ragu, tak jadi. Tak kena. Beritahu dia betul-betul, baru lafaz, barulah berkesan insya-Allah. Kalau lafaz syahadahnya berkesan, dia jadi lain macam. Anda tengok adalah tak adalah tengok secara live, tapi kita tengok dalam video orang hantar kan. Orang putih kadang-kadang dia masuk Islam, dia ngucap kalimah syahadah. Ngucap tu saja menggigil-gigil lah. Tahu dia rasa gementar. Dia rasa, dia kata darah dalam badan dia ni macam bergejolak. Dia rasa macam ada satu benda nak masuk dalam badan dia. Lepas dia habis mengucap, sampai ada yang pengsan ada, sampai ada yang menangis menitik-nitik. Dia merasa sesuatu. Ada satu orang dulu, dia duduk pondok ni sekejap je. Dia tu dulu tahanan di penjara Tapah. Ana mengajar kat masjid penjara Tapah. Jadi dia dah bebas sebab hukuman dia dah selesai, dah bebas. Tapi dia ni Cina. Jadi bangsa Cina, agama asal dia Buddha kalau tak silap. Kemudian masa dalam penjara tu dia masuk Islam. Jadi bila dah habis hukuman tu, dia datang kat kuliah tu. Lepas tu pegawai penjara kata, dia ni tak ada keluarga apa semua, tak ada dah ni, orang buang dia. Jadi boleh tak ustaz bawa pergi pondok? Sebab dia kata nak ngaji. Kita kata tak apa, bawa. Dalam kereta tu saja sembangan dia. Saya tanyalah dia, macam mana dia masuk Islam? Dia kata satu hari dia tengah buat kerja kat luar ni, kerja-kerja kebun-kebun. Dia orang adalah kerja kena buat bersih-bersihkan apa kan. Lepas tu dia nampak yang Islam, orang-orang yang Islam ni dia pergi masjid. Pergi masjid, lepas tu dia zikir macam kita buat ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dengar zikir tu kuat. Jadi terdiam.
Dia tinggal kerja, dia termenung tengok je. Dia rasa bunyi tu sedap. Dia rasa alunan yang dilafazkan tu menenangkan hati dia. Dia rasa dia tak pernah rasa macam tu. Dia kata, ish, jadi tenang. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia nampak diri dia. Tak tahu macam mana roh terkeluar ke apa, tak tahulah. Dia cerita, entah betul entah dia, tak tahulah. Dia kata dia nampak diri dia pergi masjid tu. Diri dia. Dia duduk sini, dia nampak diri dia pergi sana. Aku, dia kata, pergi masjid. Start daripada tu dia tanya ustaz. Kat dalam penjara ada ustaz. Dia tanya ustaz, apa yang selalu orang Islam buat kat masjid tu, dia baca apa tu? Ustaz kata tu baca zikir kalimah la ilaha illallah gini. Kenapa? Dia kata tak tahulah, saya rasa tenang bila dengar. Lepas tu dia banyak tanya, akhirnya jadi Islam. Nampak? Jadi kadang-kadang benda tu Allah nak bagi anugerah, kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang mu'allaf, orang yang masuk Islam, kadang-kadang lebih Islam daripada kita yang dah lama Islam. Sebab apa? Sebab kita dapat dengan mudah dan senang. Wek, tengok ayah pakai kopiah, mak pakai tudung. Okey ya? Nampak jadi Islam dah dari kecil. IC Islam dah. Lepas tu kita buat berlebih kurang dengan Islam. Ada orang ni dia mencari mana agama yang benar. Cari, jumpa. Bila jumpa, jaga sungguh. Sebab nak dapat susah. Kan? Macam kita tengok Ustaz Shah Shanmugam. Dia tu bangsanya India, asal agama Hindu. Kan? Dia masuk Islam, usia dah dewasa. Tapi tekunnya, bersungguhnya atas jalan Islam tu sampai boleh jadi ustaz mengajar pula kita yang dah lama Islam. Boleh jadi guru agama. Padahal dia baru kalau ikutkan. Jadi malulah kita, kan, yang dari kecil Islam tapi masih lagi belum mampu untuk nak menguasai ilmu, kan. Sekurang-kurang kalau tak untuk orang lain, untuk diri sendiri. Jadi ambil ni sebagai satu cabaran. Ustaz Ridwanti, kan, banyak lagi lah ustaz-ustaz mereka yang macam tu. Ustaz Ibit Liu pun sama kak. Kan? Jadi kita berhenti sini. Rukun Islam yang kedua, nanti kita akan sambung. Rukun Islam yang kedua pula. Sebelum tu sikit masa nah. Kita nak jawab, ada soalan sikit orang tanya. Ana malah nak jawab dengan type, sebab kadang-kadang lepas kita jawab dia tanya lagi. Jadi banyak kali nak type, bengkak jari-jari. Jadi kita jawab dalam kuliah gini. Jadi huraian terus. Jadi tak payah nak tulis-tulis dah. Pertamanya soalan sahabat kita tanya berkenaan dengan application Face App. Main tukar-tukar muka. Muda jadi tua, tua jadi muda, kan? Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Jadi apa hukum? Okey, sebelum tu, apa yang ana jawab ni bukan daripada ana, bukan maknanya kita fikir sendiri dah. Ini semua dirujuk daripada alim-alim ulama. Antara rujukan ana Buya Yahya, seorang ulama di Indonesia. Antara lagi Babael Sepanjang, ulama Patani. Antara lagi Ustaz Azhar Idrus, kan. Lepas tu tok guru kita lah, kan, Tok Guru Siddiq Noh. Itulah rujukan-rujukan di samping dengan merujuk kitab juga. Jadi bukan kita pandai-pandai. Jadi ulama antaranya yang jawab ni Buya Yahya. Berkenaan dengan Face App ni, ada orang tanya kat dia, kemudian dia jawab. Buya Yahya kata dia begini. Dia kembali kepada hukum gambar. Di sana ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang sedikit keras pandangannya, mengatakan semua jenis gambar haram. Tak kira lah gambar apa pun haram, kan. Melainkan gambar yang tidak menyawa lah. Ni dalam arti kata gambar menyawa ni anak haram. Tak boleh. Itu pendapat. Itu kata Buya Yahya, orang yang pegang pendapat haram selesai. Tak payah nak bicara dah Face App ke apa, dia pegang haram, haram lah. Tapi di sana ada juga pendapat yang kata tengok pada keadaan. Kalau gambar yang melakar lukis memang haram, lukisan tu. Adapun gambar yang diambil gambar melalui kamera handset ke kamera apa ke, setengah pandangan ulama kata itu bukan lakaran, tetapi itu ambil daripada yang asal, gambar asal. Jadi di sana dibenarkan. Sebab tu ada ulama yang membenarkan bergambar ni. Sebab tu ada orang buat gambar ulama, kan, ambil gambar ulama. Baik. Kemudian kata Buya Yahya lagi, bila yang membenarkan gambar, kemudian tengok pada tujuan. Tengok pada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha.
Setiap perkara itu bergantung atas niatnya. Kalau tak elok tujuannya, maka tak betul juga perbuatannya tu. Kerana kalau ikut asal, kata Imam Suyuti, al-aslu fil asya'il ibahah. Maknanya setiap sesuatu perkara itu asal usul hukumnya itu ibahah, artinya harus, mubah. Maknanya boleh lagi. Okey, asalnya FSF tu haruslah. Kan? Kalau atas tujuan saja-saja nak buat geli-geli hati. Tapi kata ulama, diri sendiri, muka sendiri. Jangan buat muka orang. Sebab bila buat muka orang, perasaan orang kena jaga. Takut orang tak suka. Kan? Kawan tu elok muda, tepek habis bedak ni. Dia pergi ambil gambar kawan tu buat muka tua, siang. Kawan tengok, tua. Nampak? Kawan tu punyalah jaga kulit. Tengok-tengok kawan dia buat muka tua. Jadi cik hati dia. Atau pergi buat muka perempuan, cik hati dia. Jadi buat muka sendiri atas tujuan saja je. Buat geli hati, bukan nak apa pun, saja. Tengok. Teruk gitu. Nampak? Itu masih lagi harus, cuma lara, kata ulama. Sia-sia. Tak ada faedah. Apa tujuan? Tapi kata Buya Yahya, kalau tujuannya nak nipu orang, dia buat gambar tu sebab nak tipu orang, dia letak dekat profile picture dia gambar yang dia buat jadi perempuan. Jadi orang tu ingat perempuan. Yang dikenakan tu kawan pondok juga. Kan? Dia ambil nombor baru, kawan tu tak ada, letak gambar tadi tu. Hai, dengan kata awak ngaji pondok. Iyalah, macam mana awak tahu? Mula kawan tu. Lah kali aku sebenarnya. Sekian ke dia. Tak baik gitu. Kenakan orang, menipu haram. Kan? Berdusta, kenakan orang dan sebagainya tu semua Buya kata tak boleh. Tapi kalau pada tadi, itu hukumnya asalnya haruslah kalau tanpa ada tujuan yang jahat. Tetapi perkara itu tidak berfaedah, jadi ulama menyarankan untuk ditinggalkan. Kemudian pula berkait dengan mereka-mereka yang pandai bidang IT ni, kata bila kita ambil gambar face app tu, maknanya dia scan muka kita, jadi dia tahu maklumat peribadi kita, kening kita macam mana apa semua. Jadi takut ada mereka-mereka daripada barat ke sebagainya mengambil kesempatan untuk download data image kita, data maklumat muka kita, supaya nak diguna pakai ke untuk ke dan sebagainya. Yang boleh buat ni tukar IC lah, ataupun dia boleh buat kita tak ada tempat tu jadi ada kat situ. Macam-macam lah. Jadi kalau atas sebab itu, maka ini mendatangkan mudarat. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu rosakkan diri kamu, sebab ini boleh mendatangkan mudarat, boleh membahayakan diri sendiri dan sebagainya. Maka kalau atas sebab tu jadi haram. Jadi senang ceritanya tak bayar. Tu senang ceritanya. Sebab dia kata, mana habis jawapan sebenarnya, dia tanya. Jawapan sebenarnya tak payah. Sebab pertama memang tak ada faedah, yang kedua boleh mendatangkan mudarat. Jadi buat apalah nak tengok muka sendiri jadi perempuan, dah jadi laki-laki lah. Nak tengok muka kita jadi perempuan macam mana, tengok muka kakak kita. Muka kakak kita dengan kita sama lah, daripada ayah dengan mak yang sama, tapi dia version perempuan, kita version lelaki, kan? Itulah. Tapi kalau hatinya cenderung, kata ulama, dia buat muka perempuan sebab cenderung nak jadi perempuan. Sebelum aku nak jadi perempuan, aku nak tengok dulu muka aku macam mana. Dia nak tengok muka dia macam mana jadi perempuan. Cenderung tak boleh. Wala tarkanu, macam mana ayat tu? Jangan kamu cenderung ke yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada kezaliman. Itu zalim dah tu. Zalim artinya wadu'u syai'i fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan satu bukan pada tempatnya. Tempatnya lelaki, nak letak perempuan. Zalim. Kalau niatnya itu nak jadi perempuan, tak boleh. Tapi kalau sekadar macam tadilah, geli-geli hati, ini pendapat yang saya pegang daripada Buya Yahya lah. Buya Yahya kata tidak ada apa-apa, maknanya harus sahaja, tapi lara. Sebab apa? Sebab dia tak menyakitkan hati orang, dia buat diri dia sendiri, dan dia buat nak saja-saja je, tak cenderung nak tukar, kan? Tapi kalau dia tukar pada muka betul, tadi gambar ni kita ibarat main conteng-conteng. Tapi kalau ubah pada muka betul, haram. Dia bubuh lipstick kat muka betul, kan? Itu tak boleh. Itu memang jelas haram, sebab itu zat tubuh diri sendiri betul. Ada pun atas gambar, itu bukan diri dia.
Tetapi kalau nak cenderung jadi perempuan, jadi pondan, haram. Dia gitu. Sebab benda ni memang tak ada dalam kitab-kitab lama, sebab baru ada application tu. So apa benda pula application, tak tahulah. Itu tu. Yang keduanya, soalan kedua berkenaan dengan ada orang tanya, kenapa nama Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam ada dalam tahiyat akhir. Okey, baik. Dia ada beberapa lah. Yang ni ana rujuk daripada mufti wilayah. Mufti wilayah mufti yang lama, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia keluarkan beberapa dalil. Jadi ada banyaklah. Antaranya Nabi Ibrahim kekasih Allah, nombor 2 kalau macam Tok Guru sebut ranking tu. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa. Kan? Jadi Nabi Ibrahim tu maknanya nombor 2 tertinggi. Dia mendapat gelaran Khalilullah. Maka diapitkan dengan nama Nabi Muhammad dalam tahiyat. Itu salah satu. Ada yang lain lagi juga menjadikan sebagai hujah, kerana Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, macam yang ana pernah baca doa tu dalam surah Syu'ara. Rabbi habli hukma wa alhiqani bisalihin. Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu agama, wa alhiqani bisalihin, dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Wa ja'alli lisana sidiqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan namaku, sebutan yang baik, sebutan yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim minta Allah kekalkan namanya disebut oleh orang-orang yang datang kemudian. Datang kemudian mana? Lepas-lepas ni, mana umat Nabi Muhammad. Maka termasuklah di dalam kalimah dalam tahiyat akhir disebut nama Nabi Ibrahim. Yang cantiknya kita tambah Sayyidina lah. Tak wajib, tapi kita nak mengagungkan mereka Nabi, memuliakan mereka. Jadi kita baca Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kan? Dan lagi juga hujah mengatakan bahawa kerana Nabi Muhammad juga datang daripada keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga digelar sebagai ayah ataupun bapa kepada agama Samawi, agama bangsa langit. Kan? Sebab Yahudi, Kristian dan Islam itu bermula dari situ. Cumanya Yahudi asalnya benar, Kristian asalnya benar, tetapi dipesongkan mereka setelah ketiadaan nabi-nabi mereka. Diubah ayat-ayat dalam kitab, maka jadi rosak. Itu dipanggil kafir kitabi, kafir yang ada kitab. Dia ada kafir wasani, kafir menyembah berhala tu. Ni kafir kitabi, asalnya dia ada kitab tapi ditukar kitab dia, dipanggil kafir kitabi. Kata Ustaz Azhar, jadi kalau ada orang Melayu pergi tukar ayat Quran, namanya kafir kitabi Melayui. Dia Melayu pergi tukar ayat Quran tadi. Kan? Tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, soalan yang ketiga berkenaan dengan apa tadi ingat? Nikah dengan orang perempuan hamil. Nikah dengan perempuan hamil. Jadi yang ni ana rujuk daripada Baba El sepanjang. Ulama Patani. Baba El kata tengok atas tujuan hamil. Sebab apa hamil? Kalau hamil kerana dia mula-mula dengan suami yang dulu, lepas tu mati ke ataupun cerai ke, lepas tu nak kahwin. Jadi iddah orang hamilnya ialah iddah kandungannya sehingga dia bersalin. Baru boleh. Kalau dia kahwin dalam hamil sedangkan itu dalam iddah, maka tak sah nikah. Kena baby tu keluar baru boleh. Adapun kalau kerana zina, zina ni kadang-kadang dengan rela, kadang-kadang tidak rela. Jadi bila sebut, jangan terus kita hukum dia jahat. Kadang-kadang tak rela, contoh rogol. Dia tak nak tapi dia dirogol. Macam mana? Akhirnya mengandung. Jadi anak tu anak tak sah taraf lah. Jadi macam mana? Boleh tak boleh kahwin? Ini tidak ada ijma' di kalangan ulama'. Ada khilaf. Pecah pada dua kelompok. Mazhab Maliki dengan mazhab Hambali kata tak sah nikah dalam keadaan hamil, kena tunggu budak tu lahir baru boleh nikah. Ini mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab kita Imam Syafi'i dengan mazhab Hanafi kata sah nikah. Dalam keadaan hamil tu sah nikah.
Kerana hujah-hujahnya lah, kerana tak berkait dengan soal iddah. Kerana orang berzina mana ada iddah, yang tak boleh nikah sebab ada iddah, jadi dia zina. Mana ada iddah? Bila tak ada iddah, tak ada larangan. Adapun pendapat Maliki dengan Hambali tadi kata tak boleh, kerana dalam perut itu ada suatu benda yang mani yang tidak diiktiraf. Maknanya benda tak elok, jadi tak elok bila dinikah dengan cara halal, sedangkan dalam tu ada benda tak elok, kena keluarkan dulu. Itu pendapat ulama. Jadi pendapat ulama kita, mazhab kita sini, Imam Syafi'i kata sah. Cuma yang beza antara Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i dengan pendapat Hanafi, Imam Hanafi kata tak boleh jima', boleh nikah aja. Maknanya perempuan tu hamil, nikah sah, tapi tak boleh jima' lagi, kena tunggu baby tu keluar baru jima'. Adapun pendapat Imam Syafi'i kata sah nikah dan sah jima'. Apa sah jima'? Sebab dah jadi milik dia, kata dia. Jadi itu cerita tentang khilaf mazhab. Adapun kita pegang mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Jadi itu. Yang keempat terakhir, soalan tentang budak Grab bawa makanan yang haram. Jadi macam mana? Yang tanya ni Aziz. Sebab ada orang tanya dia. Jadi macam mana? Dia dapat order benda tu haram. Nak boleh bawa, tak boleh bawa. Okey, baik. Kalau arak terang jelas, itu tak payah nak bicara dah, sebab ada dalil dia. Hadis Nabi. Kan? Terang-terang Nabi kata 10 yang dilaknat. Antara salah satu 10 yang dilaknat itu membawa, tukang bawa. Jadi kita bawa kasbut kat dalam beg Grab, beg Food Panda ke apa, haram, dilaknat. Kan? Itu satu. Kalau bukan arak tapi babi. Jadi ini ada beberapa pandangan ulama. Di sana ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang jumhur, kita ambil jumhur dulu, pendapat yang ramai. Itu pendapat mazhab Maliki, pendapat Syafi'i, pendapat Hambali, Imam Abu Yusuf, dengan pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Yang ni semua pendapat mengatakan haram. Akadnya tak sah, upahnya pun tak sah, upahnya haram, tak boleh ambil. Maknanya dia tak boleh bawa dan upah pun tak boleh ambil. Ini pendapat yang ramai, pendapat jumhur. Pendapat kedua, pendapat yang dikeluarkan oleh secara peribadi oleh Imam Abu Hanifah sendiri. Pendapat Hanafi lah. Ini kata Imam Abu Hanifah sendiri. Dia kata dua-dua sah. Akad sah dan upah pun sah. Kerana hujah dia, pengharaman babi itu pada sudut makan, bukan pada sudut tolong bawa. Dia itu kerja dia, tolong bawa. Ini pendapat dia. Tapi pendapat ini pendapat yang terpencil lah. Pendapat yang baik ambil jumhur. Itu kan. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Ini yang banyak Wahabi pegang lah. Tapi kita nyatakan saja pendapat ni, bukan maksud kita jadi Wahabi. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim kata akadnya sah, upahnya haram. Dia unik sikit. Dia kata bawa tu boleh, tapi ambil upah tak boleh. Sebab ambil upah tu, barang tu haram, jadi ambil upah ni jadi haram. Dia kata tak boleh. Jadi kesimpulannya, kita ni berpegang pada mazhab Syafi'i. Satu. Yang keduanya, itu pendapat yang jumhur, yang ramai. Kita ambilkan ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya berhati-hati. Bila kita bertembung dengan pelbagai pendapat, kita, kata Tok Guru Siddiq Noh, kita ni ikut jalan tasawuf. Orang jalan tasawuf dia ikut jalan ihtiyat. Bila ada banyak pendapat, ambil jalan ihtiyat, jalan hati-hati. Mana jalan hati-hati? Jalan yang paling selamat sekali. Maknanya kalau pendapat ulama tu salah, kita masih lagi selamat. Contoh kalau kita nak ambil pendapat Imam Abu Hanifah, bukan nak kata ulama tu salah, tapi andai katalah pendapat tu salah, selamat tak kita? Tak selamat. Jadi pendapat yang paling selamat, pendapat yang pertama jumhur ulama, dan juga pendapat mazhab kita Imam Syafi'i, akadnya tak sah, upahnya haram. Jadi tak boleh bawa, tukar. Kalau tengok ada order benda haram tadi, babi apa semua kan, kita pun tolak, reject, ambil order lain. Dan upahnya pun haram juga, tak boleh. Jadi moga-moga menjawab soalan lah yang bertanya.
Jadi sekadar tu pada malam ni, moga-moga diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dipertemukan lagi pada sesi pengajian yang lain nanti, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatan wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayat wa mautana bi mauti syuhada, warhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.